Hai, Assalamualaikum. Saya Lara Natasha binti Aflorus dari kelas 5 Intan akan membentangkan mengenai 3.2 pencemaran alam sekitar yang terkandung dalam bab 3 kelestarian alam sekitar. Pencemaran alam sekitar merupakan perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu udara, air dan tanah. Pencemaran alam sekitar juga menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua hidupan. Terdapat 4 jenis pencemaran alam sekitar. Antaranya ialah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan akhir sekali pencemaran terma. Pencemaran udara. Punca pencemaran udara berlaku disebabkan yang pertama, pembakaran bahan api fosil dan biojisim, gas egsos automobil, perebutan bahan dan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. Yang kedua, pencemaran udara semula jadi. Pencemaran udara semula jadi berlaku disebabkan oleh letusan gunung berapi, pembakaran hutan, ribut debu serta sisa organik yang mereput. Yang terakhir, pencemaran udara buatan manusia. Pencemaran ini berlaku disebabkan gas egsos daripada alat atau kenderaan bermotor, relau bagas, stesen jana kuasa terma serta industri dan tapak pelumpusan sampah. Pencemaran air. Punca pencemaran air berlaku disebabkan oleh sisa, iaitu air sisa, sisa domestik seperti deterjen dan kumbahan, sisa pepejal seperti sampah sarap serta bahan buangan industri seperti grease. Yang kedua, bahan kimia yang digunakan dalam pertanian seperti baja kimia dan racun perosak. Yang terakhir, berlaku tumpahan minyak. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah berlaku disebabkan oleh penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan, seterusnya pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai, hujan asid, sisa nuklear dan akhir sekali sisa elektronik. Akhir sekali, pencemaran terma. Pencemaran ini berlaku disebabkan oleh penyahutanan, aktiviti perindustrian dan akhir sekali pembakaran bahan api dalam kenderaan atau mesin. Seterusnya, tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Indeks pencemaran udara IPU merupakan parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara. Manakala biochemical oxygen demand BOD pula merupakan parameter pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. BOD ialah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel air itu. Tahap pencemaran air bagi sesuatu sampel air boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metalina biru luntur setelah dicampurkan dengan sampel air tersebut. Apabila larutan metalina biru dimasukkan ke dalam sesuatu sampel air yang tercemar yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah, warna biru larutan metalina biru akan luntur dengan secepatnya. Semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metalina biru luntur. Eutrofikasi ialah respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat daripada deterjen, baja dan sampah ke dalam sesuatu ekosistem akuatik. Contoh eutrofikasi ialah pertumbuhan alga yang pesat dalam air yang mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan. Kesan negatif eutrofikasi ialah pengurangan kandungan oksigen dalam air yang boleh menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan akuatik.
Kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau. Antara kaedah teknologi hijau ialah penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif, efektif mikroorganism (EM) digunakan untuk merawat air sungai yang tercemar. Mikroorganisma efektif (EM) terdiri daripada 3 jenis mikroorganisma yang berikut. Yang pertama, bakteria asid laktik seperti Lactobacillus casei. Bakteria ini digunakan untuk merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya dan memudahkan perebutan bahan organik. Seterusnya yang kedua, bakteria fotosintetik seperti Rhodopseudomonas palustris. Bakteria ini menggunakan bahan organik untuk mensintesiskan bahan yang berguna seperti asid amino dan gula untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik. Seterusnya yang terakhir, yeast, Saccharomyces cerevisiae. Yeast menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan tumbuhan hijau.